Hai, saya Erina, Ketua Kumpulan bagi projek TITAS kami. Saya bersama rakan saya Felicia, Zain, Patience dan Agnes telah bekerjasama dalam menjayakan projek ini. Kajian ini merupakan satu usaha untuk memaparkan tentang amalan perubatan Melayu yang holistik, merangkumi keseluruhan aspek kehidupan insan dari segi kejiwaan, emosi, mental serta fizikalnya. Berkaitan yang jelas antara perubatan Melayu dan perubatan Islam juga ingin dipaparkan dalam kajian ini. Kajian ini bertujuan untuk mendidik masyarakat kini tentang perubatan kuno Melayu yang sudah diamalkan sejak dulu lagi. Antara kaedah rawatan yang dinyatakan di dalam kajian ini adalah terapi kehidupan, terapi urutan, terapi bekam, terapi mandian, terapi herba dan juga amalan penjagaan bayi dan ibu selepas bersalin. Justru, melalui kajian ini diharapkan mampu mengembangkan lagi ilmu perubatan Melayu di kalangan masyarakat agar ianya dapat diaplikasikan ke arah penyembuhan pelbagai penyakit. Perubatan Melayu dikatakan mempunyai kaitan dengan bomoh, pawang dan dukun. Perubatan Melayu tradisional merupakan himpunan amalan atau kaedah pengubatan yang dilakukan untuk menjaga kesihatan dan juga merawat penyakit yang dihadapi dalam sesuatu masa yang mana ia digunakan bagi mengekalkan kesihatan dan memulih serta mengembalikan kesihatan pesakit. Keseluruhan sistem perubatan Melayu itu didasari atau ditunjangi oleh kefahaman bahawa setiap penyakit sudah tentu ada ubat dan penawarnya. Ia bertepatan dengan apa yang pernah dinyatakan oleh Junjungan Baginda SAW lebih 1400 tahun yang lalu, iaitu tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya. Perubatan tradisional Melayu meliputi satu sistem yang lengkap dan juga pendekatan yang tersendiri dari segi konsep untuk merawat sesuatu penyakit, menganalisa ketidakseimbangan tubuh badan, merawat dan mengubati penyakit, amalan pantang larang, kaedah supaya mengekalkan kesihatan dan juga kaedah merawat penyakit, ramuan dan cara membuat ubat, jargon-jargon perubatan yang digunakan dan juga aspek lain yang menepati kesemua nilai kesihatan masyarakat. Masyarakat Melayu tradisional percaya binatang dan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di persekitaran dikatakan mempunyai khasiat menyembuhkan penyakit. Perubatan Melayu amat berkait rapat dengan hubungan yang baik di antara pesakit dan perawat. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan tentang sejarah perubatan Melayu. Ilmu perubatan tradisional Melayu telah wujud lebih awal daripada kurun ke-7. Contohnya, penemuan arkeologi iaitu terdapat 7 buah hospital di Kemboja hasil daripada penggalian tapak-tapak peninggalan arkeologi sejak zaman kegemilangan Jayavarman II, seorang Raja Melayu Khmer yang dikatakan beragama Buddha. Kedua, penemuan anekdot-anekdot seperti tulisan sastera dan sejarah Melayu seperti yang tercatat dalam Sulalat Al-Salatin yang mencatatkan berkaitan Tun Hamzah yang masih kecil berjaya diselamatkan oleh seorang tabib dari luka pedang yang nyaris-nyaris boleh mengakibatkan kematian dalam peristiwa pembunuhan Bendahara Seri Maharaja dan ahli keluarganya. Perubatan Melayu memperlihatkan pengetahuan dan kearifan tempatan yang bersumberkan akumulasi pengetahuan dan pengalaman serta interaksi dengan budaya berbeza yang mana hubung kait antara fizikal, spiritual, persekitaran, psikologi dan kesihatan dalam perubatan Melayu menunjukkan bahawa pengetahuan dan kearifan tempatan adalah tinggi dan mampu dikagumi. Kemudian, tibanya zaman penjajahan, iaitu zaman gelap bagi tradisi perubatan tradisional Melayu di mana tanah Melayu dijajah. Namun, tradisi keilmuan dan keintelektualan Melayu masih dapat dihasilkan oleh para ilmuwan. Seterusnya, perubatan kuno Melayu juga dipengaruhi oleh pengaruh Galenism atau Greek Arab. Sistem perubatan tradisional Melayu mendapat pengaruh Galenism Arab kerana telah disimilasikan dengan pendekatan Islam oleh ahli-ahli perubatan Islam, khususnya dari Andalusia, dan disebarkan oleh pendakwah Islam sehingga ke alam Melayu melalui jalan perdagangan.
Pengaruh Hindu-Buddha juga dikatakan sememangnya pernah dianuti di Nusantara dan masih kekal kesannya sehingga ke hari ini melalui beberapa amalan seperti amalan melenggang perut. Kemudian, hikayat Aceh yang menceritakan tentang rombongan diraja Turki telah dihantar ke Aceh untuk mencari ramuan remedi bagi mengubati Sultan Khalifah Islam ketika era Turki Uthmaniyah Muhammad II kerana sumber remedi tersebut hanya terdapat di negeri di bawah angin iaitu Alam Melayu. Akhir sekali, masyarakat Melayu Islam di Malaysia ini secara umumnya telah berpegang kepada pegangan mazhab Syafi'i. Amalan perubatan Melayu mengalami perubahan dengan menerima pengaruh ajaran Islam dalam aspek perubatan seperti penggunaan Al-Quran dalam jampi dan mantara atau doa yang diamalkan oleh pesakit dengan disampaikan oleh para perawat perubatan tradisional Melayu. Salah satu tokoh yang sangat terkenal untuk perubatan Melayu adalah Syekh Nuruddin Al-Raniri. Ilmu perubatan Melayu telah banyak dicatatkan serta diceritakan terperinci di dalam kitab-kitab tip oleh tokoh-tokoh perubatan Melayu sejak sebelum abad ke-20 lagi. Antara kitab-kitab tip perubatan Melayu bertulisan asal Jawi yang telah dihasilkan adalah kitab Bustan Al-Salatin oleh Syekh Nuruddin Al-Raniri pada tahun 1638. Pengaruh Arab dan Islam di amalan perubatan Melayu antara sebab sesetengah herba perubatan hanya terdapat di tanah Melayu. Seterusnya adalah falsafah perubatan Melayu. Falsafah perubatan Melayu menekankan aspek kestabilan diri dengan menggunakan kefahaman 4 unsur utama di dalam badan seseorang manusia, iaitu unsur angin, api, air dan tanah. 4 unsur ini mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting terhadap keseimbangan tubuh badan secara fizikal, mental, emosi dan spiritualnya dalam mempengaruhi keteguhan jasad serta tenaga seorang individu tersebut. 4 cairan badan iaitu darah, balham, hempedu dan limpa yang menggambarkan kestabilan dalam tubuh badan seseorang. Jikalau terdapat sebarang tidak keseimbangan terhadap 4 cair ini, maka boleh dikatakan bahawa ianya boleh menyebabkan seseorang itu senang mendapat penyakit. Seorang pengamal perubatan menguasai ilmu perubatan ini bukan kerana keturunan, mimpi atau bantuan gaib dan sebagainya, tetapi melalui proses pembelajaran. Perkara ini saling tidak kian berbeza dengan konsep perubatan Cina iaitu melalui konsep Yin dan Yang. Seterusnya adalah pengenalan perubatan Melayu kuno. Naskah-naskah atau buku-buku perubatan tradisional Melayu atau lebih dikenali sebagai kitab tip menceritakan penyakit akibat jin, hantu dan juga gangguan syaitan. Serba sedikit mantra telah diilustrasikan ke dalam kitab tersebut. Mengandungi cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut menggunakan doa-doa, ayat Al-Quran, tangkal dan azimat. Naskah asalnya menggunakan tulisan Jawi dan terdapat beberapa penggunaan perkataan Arab serta sebahagian ramuan ubat yang terdapat di tanah Arab. Kandungan teks kitab tip antaranya mengandungi 3 bentuk kaedah pengubatan iaitu melalui cara mistik atau magik, melalui doa-doa yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga melalui rawatan herba. Pada tahun 1886, sebuah buku perubatan tradisional Melayu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris yang bertajuk This is Medical Book of Malayan Medicine. Kitab-kitab tersebut telah banyak memberi sumbangan besar kepada proses perubatan dalam kalangan masyarakat Melayu pada zaman kini. Nama saya Patience dan saya akan menerangkan tentang perubatan Melayu dan rawatan penyakit yang merangkumi 5 jenis terapi bersama rakan saya Felicia. Terapi yang pertama adalah terapi kehidupan. Ia lebih kepada pengurusan diri sendiri supaya tidak terjebak dalam tekanan yang melampau yang boleh menyebabkan hipertensi, tekanan darah tinggi, depresi, kemurungan ataupun anxiety disorder, kegelisahan.
Perubatan Melayu mengatasi permasalahan dalam memberi nilai kepada kehidupan seseorang individu adalah melalui pendekatan selari dengan ajaran Islam. Perubatan Melayu juga memberi perhatian kepada penjagaan kesihatan dan semangat yang menekankan penghayatan terhadap nilai-nilai Islam dan juga penekaan pada sifat dan tingkah laku yang suci dalam setiap hari kehidupan ini. Terapi yang kedua adalah terapi mandian. Ia digunakan untuk membantu dalam proses pemulihan rohani. Jenis-jenis terapi mandian adalah mandian limau, mandian bunga, mandian herba, mandian air sejuk dan lain-lain. Masyarakat Melayu di Sarawak telah mengamalkan mandi bunga bagi mempercepatkan pasangan, membuang sial atau untuk menyegarkan badan, terutamanya untuk ibu-ibu selepas bersalin dan bakal pengantin. Terdapat 7 jenis bunga yang akan digunakan bagi tujuan mandi bunga. Untuk kawasan perkuburan, contoh bunga yang digunakan ialah bunga nerjas, bunga tanjung serta bunga kemboja yang dilarang sama sekali untuk digunakan dalam amalan mandi bunga ini. Masyarakat Kedayan di Sipatang, Sabah masih mengamalkan sebuah upacara ritual iaitu mandian langit. Terapi yang ketiga adalah terapi herba. Penggunaan herba dan bahan dari alam sekeliling sebagai salah satu kaedah rawatan penyakit dalam perubatan Melayu. Ia memiliki kekuatan tersendirinya kerana ia berasaskan alam semula jadi yang senang didapati dan mudah untuk diamalkan. Terapi yang keempat ialah terapi bekam dan ia dikatakan dapat membantu mengeluarkan darah kotor daripada badan individu. Ini dapat dilakukan melalui dua cara. Cara pertama adalah melalui pembedahan, manakala cara kedua adalah dengan menerih badan seseorang dan mengeluarkan darah kotor. Darah kotor dapat dikeluarkan dengan menggunakan tanduk atau cawan panas yang ditelengkupkan pada tempat pembedahan atau torehan. Rujukan daripada Balwi juga mengatakan bahawa terapi bekam dapat menghilangkan sakit kepala, pinggang lutut dan kaki. Kesemua ini berpunca daripada angin yang berlebihan di dalam badan. Terapi yang terakhir ialah terapi urutan. Terapi urutan dapat menambah baikkan pengaliran darah dan meredakan tekanan dengan mengusap dan menggosok badan. Urutan Melayu merangkumi beberapa kategori seperti urutan kesejahteraan, urutan otot atau saraf, urutan patah tulang, urutan kelakian dan penjagaan ibu selepas bersalin. Terapi ini telah diamalkan dari generasi ke generasi oleh masyarakat Melayu untuk merawat pelbagai jenis penyakit. Telah dikatakan bahawa terapi urutan lebih efektif daripada perubatan moden dalam merawat penyakit saraf seperti strok. KKM juga menggalakkan penggunaan perubatan Melayu dengan mengadakan perkhidmatan urut Melayu di hospital kerajaan seperti Hospital Kepala Batas dan Hospital Sultan Ismail. Nama saya Tan Si Hui. Saya akan mengucapkan perubatan digunakan kepada penjagaan bayi dan ibu selepas bersalin. Rawatan kepada ibu selepas bersalin adalah penggunaan haba dan ulu postnatal. Ini dilangsungkan semua tempoh badan selama 6 minggu selepas bersalin. Rawatan ini boleh membina kesihatan dan tenaga kepada wanita. Sebagai contoh, bertunggu, petiang, mandi herba, berpegang, berbasuh dan urutan badan boleh dilangsungkan. Selain itu, sebahagian makanan juga tidak digalakkan untuk dimakan kerana berkategori sebagai angin sedar bisa. Contoh makanan adalah ketam, timun, nanas dan sebagainya. Namun begitu, terdapat 5 cabaran semasa untuk perkembangan perubatan Melayu. Cabaran pertama adalah keuangan dan kelengkapan yang tidak cukup mengembang perubatan ini. Cabaran kedua ialah pencarian maklumat ubat Melayu yang lembut sesuai digunakan dalam era ini. Ketiga ialah maklumat yang disebar di dunia menyebabkan ahli sukar untuk menyusul dan mengubah maklumat.
Cabaran keempat ialah harga pengubatan yang tinggi. Cabaran yang terakhir adalah tidak banyak pengkaji tinggi yang menyediakan kursus tentang pengubatan Melayu. Seterusnya, mempunyai beberapa ciri untuk perkembangan pengubatan Melayu. Cadangan pertama ialah menyusun dan menulis semula maklumat dan kegunaan tentang pengubatan Melayu. Setelah itu, menyenaraikan pengutapan yang aromatik serta boleh membuat minyak padi juga sesuatu cadangan. Cadangan ketiga ialah menawarkan kajian lengkap seperti kursus tentang pengubatan Melayu. Memperkembangkan ubat piati ini juga digunakan di Perancis juga boleh menjadi sesuatu cadangan di Malaysia. Kesimpulannya, untuk pembangunan dan perkembangan pengubatan Melayu yang memerlukan kerjasama dan tanggungjawab daripada semua masyarakat Melayu Islam. Ini adalah presentation dari kami. Terima kasih.